Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita di mana seperti biasa kita singkapkan kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda setiap hari dan sepanjang hari di Astro Awani. Baik, antara beritanya adalah angka COVID-19 yang kita sentiasa laporkan setiap hari dan data yang kita terima daripada Kementerian Kesihatan. Dan terbaru, 76.6% daripada keseluruhan populasi di Malaysia sudah pun lengkap 2 dos. Dan angka itu tinggi sedikit, 78.7% untuk populasi yang sudah pun menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Ini adalah kira-kira berapa bulan? Kira-kira beberapa bulan, 7 bulan selepas kita memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada April tahun ini, April 2021. Dan kini, satu tinjauan yang menarik daripada Ipsos menunjukkan bahawa rakyat Malaysia tidak lagi begitu bimbang dengan COVID-19. Walaupun kita masih berhati-hati, tapi ia bukan kebimbangan kita yang paling atas, nombor 1 berbanding beberapa bulan yang lepas. Saya mahu kongsikan berkenaan dengan ini dan saya mahu pergi ke touchscreen kita untuk kita establish apa yang kita mahu bincangkan dalam cerita hari ini. Ini adalah tinjauan daripada Ipsos yang kita saksikan berkenaan dengan 5 kerisauan terbesar rakyat Malaysia, populasi Malaysia. Kita lihat yang dua yang tertinggi adalah ini. 54% dan 51% adalah rakyat Malaysia risau dengan COVID-19 dan juga korupsi keuangan dan juga politik. Financial and political corruption. Kita lihat 51% COVID-19 di tempat kedua dan diatasi oleh kerisauan berkenaan dengan korupsi keuangan dan juga politik. Selebihnya, rakyat Malaysia yang ditinjau, 500 orang, bimbang dengan pengangguran, kemiskinan dan juga ketidaksaksamaan sosial dan juga jenayah dan keganasan 17%. Kalau kita mahu bandingkan ia dengan purata di serata dunia, rata-rata populasi dunia lebih risau dengan pengangguran dan juga kemiskinan dan tidak kesaksamaan sosial. Angka ini masih lagi signifikan untuk COVID-19, 28% dan juga korupsi dan keuangan politik. Tapi rata-rata di peringkat dunia, lebih ramai orang yang lebih bimbang sedikit berkenaan dengan unemployment, pengangguran dan juga kemiskinan dan ketidaksaksamaan sosial ataupun social inequality dan 27% untuk jenayah. Untuk memberikan sedikit konteks, seperti yang saya sebut sebentar tadi, rakyat Malaysia sejak beberapa bulan lepas, malah sehingga dari April 2020 di sini, bimbang dengan COVID-19, iaitu kebimbangan yang teratas sekali. Dan kebimbangan mengenai korupsi keuangan dan politik hanya mengatasi kebimbangan mengenai COVID-19 sekitar November 2021 ataupun Oktober 2021. Ini apabila program vaksinasi kita sudah pun bergerak lancar sejak beberapa bulan dan kita sudah menyaksikan angka yang semakin meningkat mengenai orang yang sudah pun menerima lengkap 2 dos vaksin. Di sini kita lihat akhirnya kebimbangan mengenai korupsi politik dan juga keuangan mengatasi kebimbangan mengenai COVID-19. Jadi ini cerita yang agak menarik di sebalik berita yang kami bawakan mengenai kebimbangan dan isu yang dititik beratkan oleh rakyat Malaysia. Dan saya mahu sulamkan ia dengan peratusan pengundian yang agak kurang memberangsangkan yang kita saksikan pada PRN Melaka tempoh hari, iaitu 65.85% sahaja pengundi di Melaka yang turun mengundi pada 20 November lalu. Mengapa? Soalan itu masih lagi terbuka dan berbagai orang masih lagi mempunyai banyak jawapan dan teori yang berbeza mengapa rakyat Melaka ramai masih tidak mahu turun mengundi. Tapi ini adalah satu perkara yang saya kira perlu kita perbesarkan untuk kita tanya kepada seluruh rakyat Malaysia, bukan sahaja penduduk Melaka. Kerana mungkin kita akan berdepan dengan PRU15 seawal tahun depan. Jadi kami menggerakkan wartawan kami di serata Malaysia untuk bertanyakan kepada orang ramai rakyat Malaysia, adakah mereka sudah hilang selera untuk mengundi? Kerana selera untuk mengundi ini adalah perkara yang amat penting dalam demokrasi untuk memastikan demokrasi kita terus mekar dan subur. Dan salah seorang wartawan yang kami kerahkan adalah wakil Astro Awani di Pulau Pinang, Dewi Nur Harasha. Dan Dewi ada bertanyakan kepada penduduk di Pulau Pinang, adakah mereka sudah jemu untuk mengundi jika ada PRU selepas ini? Dewi menyertai saya sekarang menerusi Skype. Dewi, apa kata orang Pulau Pinang berkenaan dengan soalan ini? Adakah mereka sudah pun hilang selera dan mereka sudah muak untuk mengundi jika PRU diadakan dalam masa terdekat, iaitu mungkin dalam tahun depan? Okey, terima kasih Luqman.
pandangan rakyat di Pulau Pinang ni yang dapat saya simpulkan ialah di mana rata-rata rakyat menyifatkan tanggungjawab untuk mengundi ni adalah tanggungjawab rakyat. Jadi walau apa pun yang terjadi, walau suka atau tidak suka, rakyat memberitahu bahawa ia adalah tanggungjawab rakyat itu sendiri dalam menentukan siapa yang mereka akan pilih untuk menerajui negara dan juga pemimpin yang bagaimana untuk mereka pilih untuk menerajui negara di masa akan datang. Jadi walaupun ada suara-suara yang menyatakan kurang senang dengan situasi politik sekarang, tapi rata-rata mereka memilih untuk tetap keluar mengundi. Memandangkan ia adalah tanggungjawab rakyat sendiri dalam menentukan jatuh bangun sebuah negara pada masa akan datang, Luqman. Jadi apa kata kalau kita dengar sendiri apakah yang disuarakan rakyat di Pulau Pinang itu sendiri, Luqman? Politik ni mana boleh bosan. Yang tu aja. Kita apa pun kena politik yang tu. Apa semua untuk ekonomi, untuk tolong rakyat, apa untuk jaga negara semua. Kalau politik tak stabil pun masalah sikit. Semua orang kena ada tanggungjawab untuk apa mengundi tu. Kira yang rakyat Malaysia tak kira apa bangsa, cukup, boleh mengundi, semua kena main daftar, kena mengundi. Saya ikut arahan kerajaan lah. Kalau kata kerajaan kita mengundi, mengundi. Tanggungjawab rakyat Tanggungjawab rakyat. Pilih pemimpin lah. Kalau tengok mengundi tak tahu terpulang. Kalau kerajaan kata mengundi, saya ikut yang tu ya lah. Ikut mengundi ya. Memilih pemimpin. Pemimpin kita. Ialah menguruskan ini untuk rakyat, untuk negara ni. Pasal mengundi ni bagi saya tak kisahlah kan. Waktu mana yang mereka panggil saya turun lah. Kira macam tu lah. Tak ada pilih apa lah kan. Tapi masa mana mereka panggil mengundi saya turun. Walaupun tak cukup. Memang kena mengundi lah sebagai rakyat. Kita kena mengundi lah. Yang pertama kita pilih kerajaan lah. Pilih kerajaan yang mana ni. Okey, jadi justru tidak timbullah soal sudah tiba masanya untuk mengundi atau tidak, terpulang kepada rakyat itu sendiri. Dewi, adakah itu kita faham kadang-kadang sebagai seorang wartawan kita tidak mampu kumpul suara semua orang dalam satu-satu negeri atau satu-satu kawasan itu, tapi adakah itu mempunyai satu rangkuman yang baik berkenaan dengan pendapat umum penduduk di Pulau Pinang sebagai contoh, kerana rata-rata rakyat Malaysia seperti yang kita lihat di Melaka, ramai antara mereka yang selamat untuk kita katakan mereka sudah jemu dan muak dengan politik dan mereka tidak mahu mengundi, dan kita nampak itu dicerminkan dalam peratusan yang turun mengundi yang agak rendah 65.85%. Bukan sahaja hari ini tapi sejak beberapa minggu lepas mungkin Dewi ada turun dan sembang dengan rata-rata penduduk Pulau Pinang sebagai sebahagian daripada kerja wartawan walaupun buat liputan berkenaan dengan perkara lain. Apa sentimen umum? Adakah itu adil untuk kita gambarkan dan rangkumkan sentimen umum di Pulau Pinang bahawa kesemua rakyat memang bersemangat untuk mengundi dan mereka akan turun dengan ramai-ramai untuk mengundi jika PRU diadakan, atau adakah sesetengah segmen populasi di Pulau Pinang yang memang sudah pun jemu dengan politik dan mereka akan mungkin protes dengan tidak turun mengundi jika PRU diadakan tahun depan? Luqman, kalau kita tengok di Pulau Pinang ni terdiri daripada pelbagai bangsa lah. Jadi saya melihat apa yang boleh kita simpulkan daripada cakap-cakap yang saya jumpa bertemu dengan penduduk di sini, ada yang rasa jemu, ada rasa sudah tidak tahan dengan situasi politik yang sentiasa berubah-ubah. Jadi tanggungjawab tu mereka sifatkan sebagai satu yang perlu untuk seorang rakyat. Maksudnya jikalau tanpa undi rakyat itu, maksudnya tiada ke manalah kerajaan yang akan ditubuhkan kelak. Apa pendapat penduduk Pulau Pinang sebagai contoh berkenaan dengan perbuatan lompat parti? Kerana kita difahamkan sebelum ni ada akta ataupun enactment anti lompat parti mahu dikuatkuasakan di Pulau Pinang tetapi tidak berupaya dilakukan kerana ia bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Jadi kita perlukan perpindahan perlembagaan persekutuan untuk sebarang enactment di peringkat negeri untuk dikuatkuasakan. Apakah sentimen rakyat Pulau Pinang berkenaan dengan perbuatan lompat parti?
rasa-rasanya ramai yang tidak setuju dengan lompat parti ini sendiri kerana ia banyak mengganggu pentadbiran politik di sebuah negeri dan juga negara. Dan jadi ramai juga ada rakyat yang tidak setuju dengan tindakan beberapa ahli politik yang mengambil jalan mudah dengan melompat parti. Sedangkan itu adalah tanggungjawab mereka apabila sudah diberi tanggungjawab, Dr. Luqman. Adakah mungkin sentimen dan juga world view di dalam kalangan penduduk Pulau Pinang berbeza dengan negeri-negeri lain kerana Pulau Pinang antara negeri yang membangun dengan pesat dan tidak ada masalah dengan pemodenan di sana, manakala negeri-negeri yang membangun tapi kurang membangun berbanding Pulau Pinang seperti Melaka sebagai contoh, mereka mungkin cenderung untuk protes dan mereka tidak turun mengundi dan kita faham sentimen mereka. Tapi adakah sentimen ini kurang di Pulau Pinang kerana negeri itu sudah pun makmur dari segi pemodenannya sekurang-kurangnya? Dewi. Saya rasa sentimen pengundi di Pulau Pinang ini masih sama, di mana semua rakyat ingin menyuarakan sendiri pandangan mereka untuk memilih ahli parlimen, ahli politik yang mereka gemari untuk memerintah negeri. Baik, terima kasih Dewi Nur Harasha, Wakil Esra Awani Pulau Pinang. Kita berhenti rehat seketika, cerita akan kembali selepas ini.